الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه. أما بعد. InsyaAllah kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dihormati ahli jawatan kuasa masjid Mukim mengundang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pada pagi ini Allah SWT masih lagi panjangkan umur kita. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Dan pada pagi ini Allah Ta'ala masih lagi bagi kesihatan, bagi kekuatan, bagi ruang masa untuk kita sama-sama kita datang ke masjid. Alhamdulillah. Dan pada pagi ini insyaAllah kita akan sambung lagi surah Al-Muddathir, ayat ke-38 insyaAllah sehingga 56 pada pagi ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat ke-38,
kullu nafsin bima kasabat rahinah. Tiap-tiap diri terikat, tidak terlepas daripada balasan buruk bagi amal jahat yang dikerjakannya. Mana-mana yang buat amal jahat, maka dia terikat, dia tidak akan terlepas, akan dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Tiap-tiap diri, kullu nafsin, tiap-tiap nafs makna diri manusia, baik manusia ataupun jin, bima kasabat rahinah, dengan apa yang mereka usahakan itu mereka terikat. Maknanya tak boleh tidak dipertanggungjawab, mesti dipertanggungjawab. Jadi dalam ayat yang telah lalu kita lihat ada di antara yang mencabar Allah Subhanahu wa taala, di antaranya siapa? Abu Jahal. Abu Jahal, di antaranya siapa lagi? Innahu fakkara wa qaddar, di antaranya Al-Walid bin Al-Mughirah. Siapa lagi? Iaitu Abu Al-Ashad yang kita dengar cerita, yang mana bila mana Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran Al-Karim dalam surah ini ayat yang alaiha 19 berkaitan dengan bilangan malaikat penjaga neraka ni 19. Jadi bising semua mempertikaikan dan mereka-reka dan menghina dan merendah-rendahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, termasuklah Abu Jahal. Allahu akbar. Mereka ni memang mencabar sungguh. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Tiap-tiap diri itu terikat, tidak terlepas, tidak akan terlepas balasan buruk bagi amal jahat yang dikerjakannya. Illa ashabal yamin, kecuali golongan-golongan ashabul yamin. Ashabul yamin ni golongan kanan. Kecuali golongan kelompok kanan. Siapa kelompok kanan ini? Iaitu fi jannati yatasaalun, hak terlepas, hak yang terlepas daripada balasan buruk bagi amal-amal yang buruk ini adalah ashabul yamin. Ashabul yamin ini berada di mana? Golongan kanan ini berada, Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-40, fi jannati yatasaalun, mereka ditempatkan di dalam syurga yang penuh kenikmatan. Mereka bertanya-tanya, yatasaalun, mereka bertanya, saling bertanya. Yatasaalun ini dia ada dua pihak. Dua pihak yang bertanya, pihak yang ditanya, baru keluar yatasaalun. Maknanya kalau tidak ada pihak yang kedua, maka nak jadi macam mana persoalan tu? Soalan dia nak aju kepada orang yang ditanya. Maka ditanya ini anil mujrimin, saling bertanya ahli syurga ini yang berada dalam syurga, yang mana mereka ini ashabul yamin. Jadi mereka ini yatasaalun, sambil di dalam berada dalam syurga ni mereka bertanya anil mujrimin, tentang tempat tinggal orang-orang yang bersalah. Anil mujrimin, tajuk ceritanya anil mujrimin. Tajuk cerita soalan ini ditanya kepada orang-orang yang bersalah, orang-orang yang berdosa. Soalannya apa dia?
Ma salakakum fi saqar? Ma salakakum fi saqar? Soalannya daripada penduduk Ashabul Yamin ataupun penduduk syurga. Mereka akan bertanya setelah melihat orang-orang yang bersalah itu, mereka berkata, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Ya. Anil mujrimin, mereka bertanya tentang anil mujrimin, tentang orang-orang yang berdosa. Duduknya di mana? Duduknya di dalam neraka. Ma salakakum fi saqar? Mereka tanya, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Hari ini kenapa kamu duduk dalam neraka Saqar? Hari ini dia ada lagi ke tidak dia nak dia nak mereka-reka, dia nak menipu, dia nak membohong. Setelah mereka ini duduk dalam neraka, adakah mereka ni nak bohong lagi ke, nak lawan lagi ke Allah Taala ataupun tidak? Jadi Allah SWT cerita, qalu, mereka menjawab ahli-ahli neraka mujrimin tadi. Bila ditanya oleh penduduk syurga tanya, ma salakakum fi saqar? Kerana apa kamu berada dalam neraka Saqar pada hari ini? Qalu, mereka menjawab. Qalu ni mujrimin. Mereka berkata, qalu lam naku minal musallin. Orang-orang yang bersalah itu menjawab, kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan solat. Kami dulu berada atas muka dunia dulu, kami tidak solat. Oleh kerana kami tidak solat, inilah penyebabnya kami ini berada dalam neraka Saqar. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab itulah tuan-tuan semua, kita semaya ni, semaya ada dua. Semaya hak wajib, semaya hak sunat. Hak wajib ni tak boleh nak tinggal. Hak sunat tak nak buat, tak ada masalah sebab dia sunat. Hak wajib ni 5 sahaja. Allahu Akbar. Ada yang gagal untuk melaksanakan 5 ni. Asal-asalnya berapa? 50. Asal-asalnya 50. Bila berlaku peristiwa Isra' Mi'raj, Allah SWT fardukan Nabi kita ni semayanya 50 asal. Tetapi Nabi kita masih lagi minta rukhsah dengan Allah SWT bila dinasihati oleh Nabi Musa. Nabi Musa kata, naik. Naik Muhammad, naik. Naik. Tak ada buat. Tak boleh buat. Kalau 50 tak boleh. 45 tak boleh. Dikurangkan 5 sehingga 9 kali naik. Naik turun 9 kali sehinggalah 5. Kalaulah 50 tu kena buat sehari semalam, penat kita. Penat. Hak 5 ni pun juga. Dah orang panggil ada yang terlepas. Maka orang yang tidak sembahyang ni, bila di akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan menghumbankan mereka ke dalam neraka Saqar. Maka mereka akan menjawab, salah kami ketika kami di atas dunia dulu. Bila Allah SWT suruh kami sembahyang, kami tak sembahyang. Maka pada hari ini kami berada dalam neraka Saqar. Yang pertama jawapan mereka bagi bila ditanya ma salakakum fi saqar, maka jawapan di antara yang dijawab oleh penduduk neraka Saqar ini adalah lam nakum minal musallin. Kami dulu tidak solat. Baik. Solat ini
perkataan solat. Solat ni ada juga ulama yang mengatakan ianya adalah kiasan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kiasan ni maksudnya bila sembahyang ni maksudnya dia ni taat pada Allah. Dengan perbuatan sembahyang tadi menunjukkan dia ni taat pada Allah. Jadi disebut dengan sembahyang, tetapi adakah sembahyang saja, puasa, zakat, hak lain-lain? Adakah dia tak sembahyang saja? Tak, semua hak lain-lain. Di antara contohnya sembahyang, hak fardu. Lepas tu banyak lagi hak fardu beberapa perkara lain. Tapi berbanding hak fardu dengan hak sunat, banyak mana hak fardu, banyak mana hak sunat. Acu tu kira. Kalau sembahyang fardu hak wajib 5 je. Acu kira hak sunat banyak. Tahajudnya, sunat rawatib himpit waktunya, sunat apa ni kita panggil sunat duhanya, sunat witirnya, sunat tahiyatul masjidnya, sunat hajatnya, banyak. Solat jenazah, jenazah tu dia panggil fardhu kifayah. Jadi banyak lagi semaya yang tidak hak 5 waktu hak wajib ni, iaitu merupakan sunat. Berbanding dengan hak fardu, maka hak fardu ni tak banyak. Begitu juga makanan yang diharam oleh Allah SWT. Makanan yang diharam oleh Allah Ta'ala berapa perkara je. Tak banyak berbanding dengan hak halal. Hak halal banyak. Kenapa mencari yang tidak halal? Hak tidak halal antaranya lahmul khinzir. Tapi kenapa hak tu juga nak? Banyak lagi hak halal, banyak lagi daging-daging hak halal yang Allah Ta'ala benarkan kita makan. Kenapa hak yang tu juga nak? Itu cabaran Allah uji manusia. Nak tengok taat ke tidak pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bila mana ahli-ahli neraka Saqar ini, mereka ni sebut lam nakum minal musallin, kami dulu tidak solat, bermakna kami tidak taat pada perintah Allah. Tidak taat. Kalau kami taat, kalau kami taat, kami tidak duduk dalam neraka ni. Oleh kerana kami tidak taat pada Allah, maka pada hari ini kami dihumban masuk dalam neraka. Maka ayatnya antara hak wajib-wajib ini adalah semaya. Maka kias kepada semaya, gilah mana-mana hak wajib ni Allah Ta'ala wajibkan kami tak cara. Maka sebab itulah pada hari ini kami ni berada dalam neraka Saqar. Walam nakunu tu'imul miskin. Dan kami dulu ketika duduk atas muka dunia dulu, kami ni lam nut'imul miskin. Kami lam nakunu tu'imul miskin. Kami dulu tidak bagi makan kepada orang miskin. Kami tak bagi makan kepada orang miskin. Tidak bagi makan kepada orang miskin ini ay nu'tihi ma yajibu alaina ata'uhu, iaitu patut-patutnya kami kena bagi. Kok sepatutnya masa kami hidup atas muka dunia dulu, kami mesti bagi perkara benda wajib kami kena bagi. Di antaranya yang wajib kami kena bagi kazakatin, seperti zakat. Zakat wajib tapi kami tidak keluarkan hak benda wajib yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala supaya kami bantu orang-orang susah, orang miskin ni. Tiba-tiba dengan kemampuan Allah bagi kekayaan, Allah bagi harta kepada kami yang lebih patut-patut kami kena tolong, tapi kami tidak tolong. Kami tengok saja. Kami lok orang lain tolong, kami tak tolong. Kami tengok saja orang susah. Kami kaya. Kami harta banyak. Patut-patutnya kami kena tolong lah. Tapi tak. Kami tengok saja je. Kami tak tolong orang-orang susah, orang-orang fakir. Menyebabkan pada hari ini, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghumbankan kami dalam neraka Saqar ini. Ini di antara kelompok yang menjawab soalan
ashabul yamin yang berada dalam syurga ini. Bila soalan ni diaju, maka mereka akan jawab, hak ni sebab ni, hak ni sebab ni. Lepas tu apa lagi di antara jawapan-jawapan ahli neraka ini? Dalam neraka Saqar ini memberi jawapan kepada penduduk syurga yang bertanya, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Dan kami dahulu selalu mengambil bahagian memperkatakan perkara yang salah bersama orang-orang yang memperkatakannya. Bila kami duduk atas muka dunia dulu, patut-patutnya kami tak terlibat dengan kecek bagai salah, bagai tak betul, tapi kami bersekongkol. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami dulu bersekongkol, duduk sekali. Orang yang manusia yang kelompok yang mana mereka ni duduk kecek, duduk buat bagai yang salah, bagai dosa, bagai tak betul, kami ikut sekali. Ni jawapan mereka yang terlibat dalam perkara maksiat pada Allah Ta'ala atas muka dunia. Jadi jawapan-jawapan ni jawapan penyesalan. Menyesal nak balik semula dunia tak boleh dah. Nak taubat tak ada dah peluang. Maka tuan-tuan semua, kita sebab itulah bila kita hidup atas muka dunia ni, kita kena ada pendirian. Kena ada pendirian. Jangan kira jangan kira kerana orang panggil kerana secebis tawaran secebis RM2 yang ditawarkan ataupun dengan sedikit jawatan, pangkat, kedudukan yang ditawarkan oleh mereka yang berada atas muka dunia ni menyebabkan kita tewas. Sebab tuan-tuan semua, ini jawapan. Mereka kata kami dulu bersama mereka. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Bila orang buat salah, orang terlibat dengan maksiat, kami duduk ada sama, menyokong, membantu, menolong. Ni kena hati-hati. Ni ayat dia ni. Ayat jangan menyesal di akhirat esok. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia panggil ada kombinasi antara kita dengan dia. Antara kita dengan dia. Kita siapa, dia siapa. Makna kalau dia tu orang yang terlibat dalam maksiat, kita terlibat juga. Dalam mesyuarat kita terlibat, dalam merancang kita terlibat, dalam pelaksanaan kita terlibat. Jangan terlibat. Kena berhati-hati. Kena kemah. Kita kena kemah duduk atas muka dunia ni, jangan duduk gogek-gogek. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Punca yang jadi kami dihumban masuk dalam neraka Saqar ini sebab apa? Sebab kami dahulu atas muka dunia dulu selalu mengambil bahagian memperkatakan perkara yang salah bersama orang-orang yang memperkatakan bahagian salah tu. Kalau buat, sama-sama buat. Kalau mesyuarat, sama-sama mesyuarat. Kena berhati-hati. Dan dulu masa atas dunia dulu, di antara jawapan-jawapan yang diberi oleh ahli neraka kepada penduduk syurga yang bertanya tadi, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Salah kami juga sebab kami dulu salahnya, dosanya kami dulu sentiasa mendustakan hari pembalasan. Kami tak percaya bagi akhirat ni, kami tak percaya. Ulama duk sebut, Nabi duk sebut, Allah Ta'ala firman dalam Quran, tak pakar duk kerahkan begitu. Duk kerahkan begitu. Hak mana kafir, duk kafir lagu tu. Hak mana musyrik lagu tu lah. Hak mana munafik lagu tu lah. Allahu Akbar, na'udzubillahi min dzalik. Maka pada hari ini, oleh kerana kami duduk kerah kepala, kami dusta dengan hari pembalasan akhirat ni, maka menyebabkan kami sekarang ni, bila kami ditimpa, dulu di antaranya kami dulu tak semaya, di antaranya kami dulu kaya tapi tak tolong orang susah, orang miskin. Kami dulu terlibat dalam buat perkara maksiat. Kami dulu tak yakin, tak percaya dengan apa ni hari pembalasan akhirat ni ada, syurga neraka ada.
kami tak percaya, sehinggalah sekarang ni hatta atana al-yaqin, sehinggalah pada hari ini, sehinggalah kami didatangi oleh perkara yang tetap diyakini. Bila? Sekarang ni. Sekarang ni akhirat ni, ketika duduk dalam neraka saqar, na'udzubillah min dzalik, maka barulah kami yakin, oh barang ni ada sungguh, azab ni, neraka ni ada sungguh, pembalasan Allah Ta'ala ni ada sungguh. Allahu Akbar. Hatta atana al-yaqin. Maka tuan-tuan semua, yakin, hatta atana al-yaqin, sehingga kami ni mari rasa yakin. Yakin juga boleh diterjemuh dengan mana? Maut, mati. Dulu masa kami hidup, kami hidup terlibat dalam perkara-perkara tadi, sehinggalah mari pada kami tiba-tiba kami kena mati. Bila kena mati ni Allah, sungguh adalah jumpa adalah dengan malaikatnya, hok tak percaya ke malaikat. Jumpa adalah dengan sakaratul maut, dengan tak percaya dengan sakaratul maut. Jumpa habis adalah. Jumpa adalah dilihat dalam alam barzakh, hari-hari melihat neraka. Ketika alam barzakh juga, malaikat kata, kalaulah kamu dulu orang yang soleh, itu nampak tempat kamu tu, itu syurga. Allah Ta'ala perlihat juga syurga, itu syurga. Kalau kamu taat pada Allah, tetapi Allah Ta'ala cancel, tak jadi bagi kepada kamu. Sebab apa? Sebab kamu tidak taat. Maka dia melihat, betul, sungguh dah lah. Maka bila bertemu dengan malaikat munkar nakir, baru dia yakin, Allah, ada sungguh malaikat munkar nakir. Azab kubur, bila duduk dalam kubur kena azab, Allah, ada sungguh. Begitulah seterusnya, hatta atana al-yaqin, sehingga mereka dihumban masuk dalam neraka. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ Maka tidak ada berguna kepada mereka sebarang syafaat pertolongan, kalau ditakdirkan ada sesiapa yang boleh memberikan syafaat itu. Kalau takdir, tapi barang ni tak ada. Kalau ni buah kalau. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ Tak ada orang boleh tolong. Kalau ada orang boleh tolong pun tak boleh tolong. Tak boleh tolong. Kalau ada sahabat tak boleh tolong. Tak boleh tolong. Siapa kalau ada jawatan tak boleh tolong. Kalau ada harta tak boleh tolong. Bila berada negeri akhirat ni. Maka tuan-tuan semua, maka itulah di antara yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat yang ke-48 ini, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfirah farras min qaswarah. Maka mengapa mereka berpaling lari dari peringatan Al-Quran? Jadi apa yang jadi tak dengar Quran ni? Tolong dengarlah, sebab kesianlah akhirat makan tak habis. Ka'annahum humurun mustanfirah, seolah-olah mereka sekawan keldai liar yang lari. Bila dengar Quran lari, bila dengar tazkirah lari, bila dengar peringatan lari seperti ni, kumpulan keldai liar. Keldai ni nak tunjuk ke kenapa diibarat dengan keldai. Bapa tak ibarat dengan lembu ke, dengan kambing ke. Buat tanya keldai ni tak cerdik. Keldai ni orang panggil tak cerdik. Keldai ni dia panggil kalau bodoh diibaratkan seperti keldai. Bodoh seperti keldai. Tuan-tuan semua, tidak dibuat seperti sekumpulan kuda-kuda liar. Tidak. Kuda dia cerdik. Kuda ni yang buat tengok kalau di Mesir dengan kuda, antara kuda dengan himar, kita boleh tengok bila Allah Ta'ala buat perumpamaan kamathalil himari yahmilu asfara. Orang yang duduk atas muka dunia ni, dia ni bodoh seperti himar.
Bodoh seperti himar ni maksudnya apa? Himar ni, keldai donkey ni, bila mana apa ni tuan dia suruh dia tarik, dia akan tarik, dia buat kerja sehingga mati lapar dia. Patah kaki sehingga tak boleh berjalan. Itu baru dia berhenti. Selagi mana dia boleh jalan, dia akan berjalan. Cuba kuda tak. Kuda ni kalau dia berasa dia boleh lawan tu dia lawan. Hok makan nyepak je lah tu. Ni lambung berik. Dia berik ngejut lambung tu kuda ni. Dia kuda ni dia akan buat kerja, dia akan dengar taat tu dia setakat dia boleh. Bila dia tak boleh, dia tak buat dah. Dia tak buat dah. Buatlah kerana pun dia rela mati dah. Dia tak akan buat setakat mana luar kemampuan dia. Hamba pernah naik kuda hamba dulu. Masa banjir 2014. 2014 tu hamba naik kuda tu. Bila lalu belakang sekolah saya nak turun ke bawah lembah ni, sini air semua ni. Air tu hamba nak pergi motor tua di Pasiho. Di Pasiho nak pergi ke Pasiho. Jadi bila kita bawa kuda hamba ni kuda besar. Siapa di dekat surau tu, dekat Kuala Zainab tu, situ air tu. Bila dia tengok air situ, dia tak segi. Sebab tak ada orang belakang ni. Tenang, dia tak pergi, dia tak harap. Dan bila dia depan air derah, dia tak pergi. Dia tahu membahayakan dia. Hamba godel tak pergi. Akhir sekali dia lambung. Dia lambung kita. Dia lambung. Hamba kata hari ni kau mana pun mung kena main air. Nak pergi motor tua tidak tercapai. Nak pergi jenguk sebab terkepul sana. Kata kau mana pun hari ni kena turun dalam air. Duk kacik dengan dia. Mu kena turun dalam air. Aku tak buat balik mu rumah. Aku nak suruh mu main air hari ni. Gi siapa taman apa ni dekat SUK ada air situ. Gi siapa Kebimo ada air tu. Gi lagi siapa jam besar tu. Kau ada air. Lepas tu gi lagi siapa sembah tu tergelar punggur dia. Tergelar punggur dia tu. Siapa kau nampak tekuk je tinggi tu. Air tu dalam. Mana kalau situ tu hamba rasa dengan hamba ni nak api-api tergelar dah. Jadi nak ceritanya kuda ni bila dia rasa dia boleh pergi, tidak bahaya pada dia, tak apa. Nak ceritanya kenapa Allah Ta'ala buat perumpamaan seperti himar. Himar ni tuan-tuan semua, ambo tengok di Mesir, di tanah Arab, tuan dia godel dia sogi, dia akan pergi sehingga patah kaki ataupun sehingga mati dia buat kerja. Maka nak ceritanya kebodohan himar ini, dan suara dia pun tidak menarik perhatian. Maka diibaratkan orang yang tidak mengambil tazkirah, tidak nak mendengar tazkirah, peringatan daripada Allah ni, baiknya Quran, baiknya hadis daripada Nabi yang menyampaikan, maka orang ni nak ceritanya seperti himar yang bodoh seperti himar. Yang mana kelompok himar ni, himar pula dahlah bodoh, hak liar pula. Dua kali tu liar. Kelompok himar dahlah himar, satu himar tu bodoh dah, liar pula dua kali. Farrat min qaswarah, melarikan diri ketakutan seperti lari daripada singa. Tengok tengok singa pula lari tu dahlah dia tu himar, dia tu tak cerdik. Sepatutnya dia masuk rapat. Sebab apa? Sebab hari-hari umur makin meningkat. Umur makin meningkat, tua makin uzur. Patut-patut dia fikir, selepas ni dia nak pergi ke mana? Kenapa tak nak beriman, tak nak Islam lagi? Kesianlah. Bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munashsharah. Bahkan tiap-tiap seseorang di antaranya mahu supaya diberi kepadanya lembaran surat yang terbuka.
Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Sebenarnya bahkan mereka tidak takut akan hari akhirat. Sebenarnya mereka hok lari ni, lari ni sebenarnya mereka tak nampak akhirat, tak takut kepada akhirat. Sebab itulah tuan-tuan semua kita ni kena berwawasan, berpandangan jauh. Kita bukan setakat hidup hanya dunia, bahkan kita akan hidup yang kekal abadi, itu akhirat. Kita tengok hari ini Israel diserang. Yang serang Israel ni Hamas. Kita tengok tentera-tentera, mereka ni habis sabar. Lama mana dah? 1400 tahun lepas. 1940 dulu lagi Israel ni menyerang Palestin ni. Maka sekarang ni tiba masa dah, mereka bersedia untuk lawan. Tuan-tuan, kalau kita tengok mereka terbang naik payung masuk ke Israel tu, terbang dengan payung hok main tepi patah tu. Nah, hok baru ni hok sore jatuh tu kan, hok tu naik ni payung lagu tu juga jatuh dibaca tu. Payung tu beraninya nampak seperti burung terbang masuk. Payung tu kalau berdek duduk atas lagu tu slow, mati lah jawab dia. Nah, duduk bawah berdek tung mati free. Tapi mereka tak kisah. Mereka tak kisah sebab mereka fikir mati syahid. Syahid syurga terus. Nah, kalau tidak mati pun boleh atau rampas perang. Jadi orang Islam ni dia menang belaka. Kalau dia tidak syahid, dia akan menang atas muka dunia. Kalau dia mati syahid maknanya dia terus masuk syurga. Sebab kalau tak syahid pun dia akan mati juga. Mati dengan tidak syahid. Baiklah mati yang mulia, mati syahid. Hak itulah kafir ni, Israel ni, Yahudi ni dia takut. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Sebenarnya bahkan mereka tidak takut akan hari akhirat. Orang yang tak dengar kata ni. Kalla innahu tadhkirah faman syaa'a dzakarah. Ketahuilah, sesungguhnya Al-Quran itu adalah satu peringatan yang sangat besar pengajarannya. Ingat, Quran ni bukan main-main. Ini peringatan. Oleh itu faman syaa'a dzakarah. Oleh itu siapa yang mahu beringat, dapatlah ia mengambil peringatan daripadanya. Faman syaa'a dzakarahu. Siapa dia yang kehendaki, dia boleh ambil peringatan dengan tazkirah tadi. Siapa nak lah. Kalau dia tak nak, tak ada masalah, terpulang lah. Terpulang kepada dia. Baru ni kita Allah SWT peringat dalam ayat yang 37, ayat ke-37. Liman syaa'a minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar. Terpulang lah. Berasa nak Islam ambil, tak nak tak ada masalah, tak paksa. Tetapi akhirat kena. Tak ada masalah, tidak paksa. Nak beriman, tak nak tak apa. Nak jadi orang baik jadi, tak nak jadi tak apa. Maka wa may yadhkuruna inna ay yasha Allah wa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dan dalam pada itu tiadalah mereka dapat beringat melainkan jika dikehendaki Allah. Dialah Tuhan yang berhak mendapat ketakwaan hamba-Nya, dan dialah juga yang berhak memberi keampunan kepada orang-orang yang beriman dan taat. Maka itu terpulang. Jadi tuan-tuan semua, maka Allah SWT berhak huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Maka sama ada dia nak jadi ahli taqwa, orang yang ada takwa dalam diri, ataupun dia nak jadi ahli yang diampun oleh Allah SWT, keampunan Allah beri kepada mereka, maka itulah orang panggil terpulang kepada Allah SWT. Cuma Allah Ta'ala tunjuk jalan. Allah Ta'ala tunjuk jalan. Jadi kita ni alhamdulillah,
Allah tunjuk jalan, dia panggil hidayah. Taufik dengan hidayah. Taufik dengan hidayah. Alhamdulillah kita dapat taufik dan kita dapat hidayah daripada Allah SWT. Maka kita ni jadi orang Islam. Alhamdulillah. Ramai mana lagi hok tidak Islam. Sekarang ni kita tengok di di barat, Islam ni makin kuat. Di Jepun, orang Jepun berbondo-bondo masuk Islam. Orang putih berbondo-bondo masuk Islam. Kita ni Islam lama dah. Maka sepatutnya kita kena kuat, kena kuat kesatuan kita. Kita ni orang Islam yang sudah lama dah. Ramai tok nenek moyang kita Islam, maka Islam kita ni mesti kuat. Bila ambo lihat apa ni pemimpin daripada Indonesia, bila pergi ke PBB kita tengok, dia berani. Kami Indonesia, kami orang Tino je kan, wakil daripada Indonesia. Kami Indonesia, kami menyokong Palestin. Depan orang putih ramai-ramai ni, kami menyokong Palestin, kami bersama Palestin. Nampak lagu tu ya. Tetapi kekuatan tu, semangat. Kita Malaysia di mana? Kita ni di mana? Kita menyokong Israel ke kita menyokong Palestin? Kita ni. Kok mana pun kita kena menyokong Palestin. Kena menyokong Islam. Jangan menyokong Yahudi Zionis. Jadi itu atas semua. Maka kita orang Islam ini kita kena kuat. Kerana kita nampak akhirat, nampak untuk kebaikan untuk kita di akhirat. Maka Allah Ta'ala tentukan kepada kita hak mana hak wajib, hak mana sunat. Maka kita kena buatlah belaka, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan kita belajar surah Al-Muddathir ini, maka mantap keimanan kita. Dan semoga Allah Ta'ala selamatkan kita daripada menjadi penduduk neraka Saqar, sebagaimana duahan-duahan mereka yang telah masuk dalam neraka Saqar. Allah cerita dahulu ini supaya manusia yang mendengar ayat-ayat Allah Ta'ala ni makin takwa pada Allah Ta'ala, takut agar mereka ini tidak terlibat sekali dihumban masuk dalam neraka, yang mana Allah Ta'ala sebut cerita pasal neraka ni banyak dalam Al-Quranul Karim. Jadi sekolah tu dulu, dan insya-Allah selepas pada ni kita akan belajar lagi surah Al-Muzammil insya-Allah. Jadi itu atas semua merasa sekolah tu dulu untuk hari ini. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.